skrin ya, sekejap. Okey. Alright. Kalau kamu tengok ya, boleh nampak tak saya punya skrin? Boleh ya semua? Okey, Yanli, thank you. Okey, hari Isnin saya ada bagi satu video ya. Video ini tajuk 8.4 iaitu pembiasan cahaya, dan saya kemudian saya bagi kerjalah ya, buku teks Practice Formatis 8.4 dengan buku kerja muka surat 77 dan 78. Ini tentang pembiasan cahaya ya. Ini tentang pembiasan cahaya. Ada soalan nak tanya tentang tajuk 8.5. 8.4 ya, 8.4. Kalau nak tanya boleh tanya hari ini. Pembiasan cahaya, ataupun saya terangkan sedikit ya. Macam mana? Saya terangkan sedikit lah ya, supaya kamu lebih faham lagi. Ya. Okey. So kita tengok kembali ya. Kita tengok kembali apa yang kita dah belajar dalam bab 5 ini. Okey. Kita tengok kembali apa yang kita dah belajar dalam bab 5. Okey. Saya gunakan pen ini. Okey. Bukan bab 5. Pagi-pagi ni minta maaf ya, pening sedikit. Bab 8, betul. So, kita sekarang berada di bab 8. Okey, kita sekarang berada di bab 8 ya. Okey. Okey. Kita berada di bab 8 iaitu cahaya dan optik. Ini bab 8. Semua sekali ada 8.1. Ada berapa? 8.1. Kita tengok yang pertama. Kita belajar tentang cermin. Okey. Kemudian 8.2. Kita belajar tentang ciri cahaya. Kemudian kita sudah belajar 8.3 iaitu siapa boleh beritahu saya apa 8.3? Pantulan cahaya. Kemudian 8.4 apa dia? Pantulan cahaya. Kemudian okey, betul lah, pantulan cahaya 8.3. 8.4 yang kamu belajar pada hari Isnin iaitu pembiasan cahaya. Ya. Ini adalah pembiasan cahaya. Okey. Jadi hari ini kita sampai 8.4 pembiasan cahaya ya. Kita sampai 8.4. Okey. Sebelum itu, masih ingat lagi cermin? Cermin ni ada berapa kelas? Siapa boleh jawab? Ada berapa jenis cermin? Siapa boleh jawab? Siapa masih ingat lagi? 8.1 ini kita belajar tentang cermin. Ada berapa jenis cermin? Siapa boleh jawab? Saya bagikan satu dulu ya. Iaitu ada 3 jenis, betul. Ada 1, 2 dan 3 jenis ya. Yanli, bagus ya. Saya bagi satu dulu. Iaitu cermin satah. Nombor 2, siapa ingat lagi? Okey, bagus yang Li. Cermin cekung dan cermin cembung. Okey, ketiga-tiga cermin ini kamu kena ingat dia punya ciri-ciri dia apalah ya.
Kena tengok balik dalam buku teks. Alright. Okay. 8.2 ciri-ciri cahaya pun kita sudah belajar. 8.3 kita belajar tentang pantulan cahaya. Masih ingat lagi pantulan cahaya? Pantulan cahaya ni kita gunakan cermin satah. Kita gunakan cermin satah untuk pantulan cahaya. Okey. Kalau saya boleh lukiskan bagaimana pantulan cahaya itu terhasil, kita boleh gunakan cermin satah di sini. Ya. Pastikan boleh nampak ya. Saya harap kamu boleh nampak apa yang saya lukis ini ya. Ini adalah cermin satah. Okey. Padam dulu ya. Ini adalah cermin satah. Cermin satah. Ya. Dan kita bahagikan cermin satah ini kepada, ini garisan apa di tengah ini? Kita panggil dia garisan normal. Okey. Dan apa yang berlaku? Satu garisan di sini dan satu garisan di sini. Kenapa lain? Satu garisan di situ dan kita ambil lagi satu garisan di sini. Nampak? Tak tepat lah, tapi tak apa, nanti saya adjust bagaimana ya. Apa ni? Okey, satu lagi garisan keluar di sini. Ya. Masih ingat lagi? Ini kita panggil garisan apa kelas? Kalau pantulan cahaya, yang ini bukan garisan, kita panggil dia sinar apa ini? Sinar, mana tulisan saya? Sekejap. Ini kita panggil dia sinar 7. Dan ini kita panggil dia sinar pantulan. Masih ingat lagi? Sinar 7 dan sinar pantulan. Dan masih ingat juga lagi, ini adalah I. Dan ini adalah R. I ini apa? I ini ialah sudut 7. Dan R ini adalah sudut pantulan. Dan dalam pantulan cahaya, I ini sama dengan R. Contoh, kalau I, contoh ni ya, kalau I 45 darjah, berapakah R kelas? Kalau I 45 darjah dia punya sudut, jadi R juga berapa? Ya, betul. Jadi R juga ialah 45 darjah. Ini senang. Kalau pantulan cahaya dia mudah sahaja. Okey. So, hari Isnin saya bagi kamu video tajuk pembiasan cahaya 8.4 ini ya. Pembiasan cahaya ni dia lain sedikit ya. Okey. Kalau pantulan cahaya kita gunakan cermin satah, tetapi kalau di dalam pantulan cahaya ni dia gunakan objek yang transparent ataupun objek yang lut sinar. Contohnya cermin, blok cermin contohnya. Kita tak pakai cermin satah ya. Kita pakaikan cermin, kita pakaikan gelas. Sebab cermin satah ini dia tak boleh ya. Cahaya tidak boleh tembus. Cahaya cuma boleh pantulkan sahaja. Tetapi pembiasan cahaya kita gunakan cermin satah. Bukan cermin satah, kita gunakan blok cahaya ya. Contohnya di sini ya, kalau pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya, saya cuba lukiskan sekali lagi. Kita gunakan cermin. Nah, kita tak pakai cermin satah ya. Ini untuk pantulan cahaya ya. Yang ini untuk pantulan. Ini untuk pembiasan cahaya pula. Ini untuk pembiasan cahaya. Kita gunakan
blok kaca. Kita gunakan blok kaca. Okey, kita gunakan blok kaca. Okey. Yang di tengah ini apa kelas? Yang di tengah ini ialah, ini kita panggil dia normal ataupun garis normal. Ini adalah garis normal. Okey. Dan macam biasa, dia ada cahaya ataupun sinar tuju akan masuk di sini. Sinar tuju akan masuk di sini. Kenapa tak boleh? Into shape. Tak boleh juga. Di sini dia punya, ada dia punya sinar cahaya dia. Dia ada satu. Dia ada satu sinar tuju di sini. Dan apa yang berlaku di sini kelas? Ini kita panggil dia sinar tuju lah. Ini kita panggil dia sinar tuju. Sinar tuju. Okay. Dalam pembiasan cahaya, apa yang berlaku kepada cahaya di sinar tuju ni? Dia masuk ke dalam blok ataupun dia pantul keluar? Apa yang berlaku? Okay. Kalau kamu tengok apa yang berlaku, ya, dalam pembiasan cahaya, dia akan keluar di sini. Lebih kurang macam ini. Yes, macam ini. Okay. Dan ini kita panggil dia sebagai pembiasan cahaya. Nah, ini kita panggil dia sebagai pembiasan cahaya. Ya. Mana saya nak copy paste ni? Susahnya nak adjust ni macam mana ni? Tak apalah ya. Tak apa ya, sekejap ya. Dan ini pembiasan cahaya ya. Ini kita panggil dia sebagai pembiasan cahaya. Aduh, apa hal lah ni? Okey. Dan ini pembiasan. Okey, tak apalah ya. Ini kita panggil dia pembiasan cahaya. Ini dia punya sinar biasannya. Okey, di manakah I? I dia di sini kelas ya. I dia di sini. Sudut tuju dia. Sudut tuju I. Dan ini mana dia sudut biasan? Sudut biasan dia di sini. Saya bagi zoom dia sedikit, bagi dekat ya. Saya zoom sedikit. Dan sudut biasan dia di sini. Ini adalah R. Tak nampak saya padam sekejap. Ini R. Ya. R ini apa nama? R ini kita panggil dia sebagai okey. Sudut tuju dia R
Dan R ini kita panggil dia sebagai sudut biasan ya, sudut biasan. R. Ini adalah sudut 7 dia ya. Sudut 7 I. Ya, ini I. Ini I ya. Dan ini sudut biasan R. Okey. Dan biasanya sudut 7 dengan sudut biasan ni dia tidak boleh sama ya. Biasanya sudut 7 dan sudut biasan ini dia akan bengkok sedikit. Kalau kamu tengok gambar ini, sama atau tidak? Kalau kamu nak tengok gambar ni ya, cahaya di dalam ini dia ada bengkok sedikit. Okay, kenapa? Sebab yang ini adalah blok kaca dan di luar adalah udara. So, cahaya ini dia melalui dua medium yang berlainan ketumpatan. Satu blok cahaya, satu udara. So, dia punya cahaya tu akan bengkok sedikit apabila dia masuk ke dalam blok kaca. Dia akan bengkok sedikit. Ini yang nama dia pembiasan. Ini namanya pembiasan. Okay. Dan biasanya kalau udara lebih kurang, kalau contohnya, kalau boleh saya bagi contoh, kalaulah I itu, contoh ya, kalau I ini lebih kurang 45 darjah lah saya katakan ya. Kalau I dalam 45 darjah, okay, R ini sebenarnya dia dalam dia akan bengkok sedikit ya. Dia akan bengkok sedikit dan R ni mungkin akan menjadi, sekejap ya. Saya akan tunjukkan satu simulasi di sini. Sekejap ya. Macam contohnya di sini ya. Saya harap awak boleh tengoklah di sini ya. Contohnya ya. Kalau I ini 45 darjah, jadi kamu tengok di sini ya. Dia punya pembiasan dia di sini berapa? Cuba tengok di sini. Tengok gambar di sini ya. Saya zoom lagi sedikit. Okey. Nampak di sini. Okey. Nampak di sini ya. Dan ini bawah ini blok kaca ya. Saya tunjukkan lagi sekali di sini. Yang ini adalah blok kaca. Saya tak nak, saya bagi tutup inilah bagi tak nampak. Okey. Yang bawah ini adalah blok kaca. Ini adalah blok kaca. Blok kaca ni apa jadi macam ini. Ini adalah blok kaca. Okey. Ini blok kaca. Bukan cermin ya, sebab kita belajar pembiasan. Ini adalah blok kaca. Okay, ini adalah blok kaca. Dan di luar adalah udara. Okey. Macam inilah contohnya. Saya tunjuk beginilah senang ya. Mana tadi gambar? Tadi macam ni gambar dia. Macam ni. Nampak? Ini. Ya. Ini adalah blok kaca. Yang ini adalah blok kaca. Yang panjang ni apa kelas? Yang ini. Ini adalah sinar lah. Sinar dia. Okey. Macam ini dia punya sinar dia. Okey. Sebenarnya kita kena buat praktikal tapi sebab sekolah tutup lagi kan. Tak apa. Ini adalah blok kaca, ini adalah sinar. Dua medium yang berlainan. Yang di luar ni ialah udara lah. Yang ini adalah lampu dia. Ini adalah dia punya lampu. Lampu suluh dia. Jadi,
Cahaya ni akan jalan. Betul. Ini kita panggil sinar apa? Ini kita panggil sinar apa? Sinar apa ni kita panggil? Sinar tuju. Ini kita panggil dia sinar tuju. Dan apabila cahaya ini masuk ke dalam blok kaca, dia akan bengkok. Kamu nampak sini. Dia akan bengkok sedikit. Dia bukan lurus ya. Dia bukan pergi lurus. Dia bukan pergi lurus. Bukan. Dia bengkok sedikit. Sebab apa? Ini namanya pembiasan. Inilah namanya pembiasan cahaya. Dia tidak pergi lurus. Dia bengkok sedikit. Dan di tengah ini apa? Di tengah, kalau saya buat garisan macam ini adalah, ini apa tadi? Kalau saya buat garisan macam ni, maksudnya apa kelas? Ini adalah garis apa? Ini garis apa ni? Ini garis apa nama? Warna hitam ni? Garis, ya, Chon Lanli. Bagus. Ini adalah kita panggil dia garis normal. Okey. Ini kita panggil dia sebagai garis normal. Okey. Ini garis normal. Dan garis normal ini berapa dia punya sudut? Kamu kena ingat garis normal ini dia punya sudut dia adalah 90 darjah ya. Garis normal ni dia punya sudut 90 darjah. Okey. Dan mana dia sudut? Sudut tuju dia berapa? Di sini. Ya, sudut tuju dia di sini. Ini. Okey, yang ini kita panggil dia apa ini? I ke atau R? Sudut tuju. Sudut tuju, ya betul Yandi. Pandai. Sudut tuju ini kita pergi dia sebagai I. So I dia di sini. Okey, ini sini dia I. Dan di mana sudut pembiasan? Bukan sudut pembiasan ni, apa nama dia? Sudut biasan dia di mana? Tak ada pun sudut ni apa. Sudut biasan dia, R dia di sini. R dia di sini. Ini dia punya R. Okey. Dan biasanya sudut ini sama atau tidak? Kalau kamu tengok betul-betul sini ya, dia punya sudut ini sama atau tidak? Kalau pantulan cahaya, dia punya sudut dia sama. Kalau pantulan cahaya, sudut dia sama. Tapi kalau pembiasan cahaya, sudutnya kamu rasa sama atau tidak? Adakah I sama dengan R dalam pembiasan cahaya? Sama ke tidak sama? Tengok sini betul-betul. Mana yang lebih besar sudut dia? I ataupun R? Okey. Tidak sama, ya betul. Dia tidak sama. Okay. Contoh, saya ambil contoh ya. Kalau I ini 45 darjah, berapakah R kamu rasa? Itu sebab kita kena buat aktiviti, kena eksperimen kan. Jadi tak perlu eksperimen, saya tunjuk saja dia punya simulasi dia. Tengok sini ya, tengok betul-betul ya. Kalau I 45 darjah dia punya sudut, jadi R berapa? Kita tengok balik di sini. Tengok. Berapa? Nampak sini. Berapa Yanli? Berapa? Kalau I 45 darjah, berapakah R? Nampak? Lain ke berbeza? Sama ke atau lain? Berapa sekarang? 20? 20 berapa? Ini 20, 28. Jadi, kalau gunakan simulasi ini, ya, jadi dia punya sudut pembiasan dia sudah jadi 20, 28. Okey, jadi kalau saya balik kepada ini, saya balik kepada blok tadi. So, R tadi ialah berapa tadi? 28 darjah. Ini pembiasan. Ini pembiasan cahaya. Kamu kena ingat ini saja.
Okey, dia tidak sama, pembiasan cahaya ini lain. Itu sebab, itu sebabnya kenapa kita tengok pen di dalam air dia bengkok. Tengok gambar ini contoh. Kenapa kita tengok straw di dalam air ni kenapa dia bengkok? Ini adalah pembiasan cahaya. Okey, ini adalah pembiasan cahaya, ya. Contoh pembiasan cahaya. Dia tidak, bukan kita tengok terus, tidak, dia akan bengkok sedikit. Ya. Contoh yang lain lagi. Yang paling contoh yang paling biasa inilah, ya. Ini contohnya lagi satu. Kenapa kita tengok straw di dalam air dia jadi besar ataupun dia jadi bengkok? Disebabkan ini adalah juga pembiasan cahaya. Okey. Sebab kenapa? Kita balik kepada gambar tadi. Yang ini. Sebab cahaya apabila masuk ke dalam medium yang berlainan ketumpatan, dia akan bengkok. Cahaya tu apabila masuk, dia akan bengkok. Nampak di sini? Ini, ya, dia akan bengkok. Bila dia masuk ke dalam, dia akan bengkok di sini. Cahaya itu akan bengkok. Bend. Sini. Dia tak boleh pergi terus. Dia tak boleh pergi terus. Okey. Kecuali kalau mana tadi? Head standing light. Ini for physics. Sekejap, Okey. Kecuali lah kalau dia straight macam ni, cahaya tu bengkok atau tidak? Boleh nampak tak kelas? Boleh nampak tak? Kalau dia straight saja, kalau dia lurus saja, cahaya ni bengkok atau tidak? Cuba tengok sekarang. Bengkok ke tidak bengkok cahaya dia? Kalau terus saja, ni tidak bengkok, ya Yanli, betul ya. Kalau saya ubahkan dia macam ini, nampak dia punya cahaya tu dia akan bengkok, ya. Sebab ingat ya, di dalam ini, ya betul dia ni, ya. Yang di bawah ini adalah glass, blok kaca. Yang di luar ni adalah udara. Itu sebab bila dia masuk, dia akan bengkok dia punya cahaya dia. Okay. Ini nanti kamu boleh explore sendiri. Saya akan bagi link di dalam Telegram supaya kita boleh explore sendiri apa yang jadi. Okay. Dia faham ya? Kalau ubahkan dia punya sinar tuju, dia akan lagi bengkok lah. Nampak? Dia akan bengkok lagi. Okay. Ini pembiasan cahaya. Okay. Saya akan copy pastekan dia punya gambar ataupun simulasi ini dalam Telegram lah nanti ya. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita berhenti sampai sini. Okey. Kita akan sambung kita punya pelajaran pada hari Khamis. Hari Khamis berapa hari bulan? Pada hari Khamis kita akan sambung pada besok ya. Besok kita akan sambung. Mungkin saya akan bagi latihan ataupun nota sahaja untuk besok. Okey kelas ya. Ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan kelas hari ini? Ada soalan tak? Tak ada, Yan Lee. Okey. Kalau tidak ada, okey. Terima kasih atas kehadiran kamu. Kita jumpa semua besok ya. Okey, kamu boleh keluar kelas sekarang. Okey, bye-bye.
Terima kasih Yandi.